Pada saya, ini adalah tafsiran mahkamah. Dan dalam mentafsir, saya bukan tidak jelas ataupun tidak jawab soalan moderator secara straightforward. Saya jawab, saya kata mahkamah itu tafsiran mahkamah. Kan? Itu tafsiran mahkamah. Mahkamah kata boleh guna bahasa Mandarin atau Tamil. Hujah dia apa? Hujahnya boleh menggunakannya sebagai bahasa perantara dalam perenggan pada penghakiman mahkamah itu. Hakim menyatakan bahawa penggunaan bahasa Mandarin atau selain daripada bahasa kebangsaan Mandarin atau Tamil ni dijamin oleh perlembagaan menurut peruntukan di bawah perkara 152 dalam fasa 1 fasa B yang menyatakan bahawa, saya baca penghakiman itu, the exercise of this constitutional right by government is not only confined to the study of the languages but also extends to the use of such languages, which includes in my view as a medium of instruction. Jadi mahkamah mentafsir bahawa hak untuk menggunakan bahasa ibunda itu juga termasuk hak untuk menggunakan bahasa ibunda itu sebagai medium. Ini tafsiran mahkamah. Jadi kita pada awalnya saya baca perlembagaan ini, saya kata untuk belajar dan untuk mengajar atau menggunakannya. Jadi mahkamah telah panjangkan perkataan menggunakannya itu sehingga menggunakannya sebagai medium perantara. Ini hujah hakim, ya. Jadi kita nak setuju, kita tak nak setuju tu, kita ada hujah lah nanti kan, maknanya sama ada nak rayu ke tak rayu ke kan. Jadi tak ada masalah. Untuknya pada saya ini adalah tafsiran mahkamah. Dan dalam mentafsir, saya bukan tidak jelas ataupun tidak jawab soalan moderator secara straightforward. Saya jawab, saya kata mahkamah itu tafsiran mahkamah. Kan? Itu tafsiran mahkamah. Mahkamah kata boleh guna bahasa Mandarin atau Tamil. Hujah dia apa? Hujahnya boleh menggunakannya sebagai bahasa perantara dalam perenggan pada penghakiman mahkamah itu. Jadi ini tafsiran hakim. Jadi dia kata penggunaan itu termasuk hak untuk menjadikan bahasa itu sebagai bahasa perantara. Satu lagi, hakim menggunakan historical approach. Maknanya macam Tuan Buzir sebut lagi lah, Tuan Buzir Azam sebut tadi. Maknanya hakim tengok sejarahnya sekolah vernacular. Dulu sekolah Melayu pun vernacular juga kan. Dulu kan, kemudian dijadikan sekolah kebangsaan. Jadi di sini kita nampak sekolah vernacular yang menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Tamil ni diterima oleh hakim sebagai satu amalan yang telah dibuat lama dulu. Yalah, bila rakan-rakan kata macam susah nak hapuskan dan sebagainya tu, itu isu lain lah. Itu isu political reality. Tapi dari segi undang-undangnya, kita dalam undang-undang perlembagaan kita nak tahu dia sah atau tidak sah. Jadi mahkamah kata sah. Jadi kita kalau ada pihak yang tak setuju, macam pihak pemohon atau plaintiff ni tak setuju, mereka akan rayu lah. Jadi kita sebagai orang yang meneliti undang-undang tu, kita nak tengok kenapa hakim. Jadi hakim mengambil pendekatan historical approach, melihat kepada sejarah. Itu saya sebut awal tadi. Dan kemudiannya hakim juga menggunakan satu pendekatan dalam undang-undang ni, dalam pentafsiran undang-undang ni, saya rasa kita sangat jelas. Mentafsir perlembagaan ni dia ada banyak cara. Jadi hakim menggunakan prismatic approach. What is prismatic approach? Prismatic ni, prism ni yang pendekatan untuk menyalurkan cahaya ni atau pendekatan pelangi ni, prismatic approach ini supaya perlembagaan itu dibaca dengan luas. Ini cara mahkamah mentafsir. Dia kata to interpret the constitution generously. Jadi mengambil pendekatan sejarah juga adalah satu approach mahkamah gunakan, ya. Jadi bila kita bercakap tentang cara mahkamah mentafsir, itulah menjadi tajuk-tajuk kepada orang akademik seperti saya untuk melihat bagaimana mahkamah mentafsirkan tu.